Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel pengajaran Cikgu Suzaimah ABK SEM 3 Part 1 untuk pola umum. Kali ini kita akan bincangkan pola umum. Okey, so kita lihat dulu. Untuk kata kunci pola umum. Okey, berikut ialah kata kunci pola umum. Pola umum ialah pola yang bila kita baca soalan, dia ada perkataan pola. Bila dalam soalan kamu baca ada perkataan pola, bermaksud kamu kena ikut pola, format pola umum. Begitu juga kalau jumpa dalam soalan lain, tak ada langsung pun kata kunci perubahan. Maksudnya tak ada kata kunci perubahan seperti perubahan, aliran, perkembangan, pola perubahan, trend, dan tak ada kata kunci bandingkan, buat perbandingan. Tak ada langsung. So maksudnya dia akan jadi pola umum. So untuk pola umum ni, gabungan jawapan mestilah antara pola perubahan dan pola bandingan. Maksudnya kalau pola perubahan hanya ada jika ada 1 tahun ke atas. Maksudnya 2 tahun ke atas. Kalau ada 2 tahun ke atas baru ada pola perubahan. Barulah kita buat pola perubahan, iaitu meningkat, menurun, tidak konsisten ataupun konsisten. Jadi kalau pola bandingan yang ada 2 tahunan ke atas, hanya bandingan intra saja terlibat. Bandingan intra ni bermaksud bandingan secara menegak. Bandingan secara menegak maksudnya yang paling tinggi dengan paling rendah perlu dinyatakan dalam satu perenggan. Untuk pola umum, kita perlu menyatakan pola perubahan dan juga pola bandingan. So untuk pola umum, perlu diingatkan bahawa kalau pola perubahan hanya ada bila ada lebih daripada 1 tahun. Ingat pola perubahan hanya ada jika ada lebih daripada 1 tahun. Kalau hanya ada 1 tahun, tak mungkin ada perubahan. So ingat bila ada perubahan untuk dalam pola umum bila dalam soalan tu ada lebih daripada 1 tahun. Okey, untuk pola bandingan dalam pola umum, kita hanya perlu nyatakan pola bandingan secara menegak, iaitu bandingan paling tinggi paling rendah dalam 1 tahun. Tapi kalau hanya ada 1 tahun, maksudnya pola perubahan tiada, bermaksud pola umum tu telah berubah kepada fokusnya kepada pola bandingan. So dalam pola bandingan kita perlu ingat perlu ada pola bandingan intra, iaitu dalam tahun secara menegak, dan perbandingan inter, iaitu antara tahun yang mana kita baca dia secara antara yang mana lebih tinggi, yang lebih rendah. Okay. Hari ini cikgu nak fokus pada pola umum yang contoh soalan yang dalam bentuk peratus. Untuk bentuk peratus ni, ada beberapa soalan SPM tahun lepas yang menggunakan hanya nilai peratus, seperti soalan KDNK, soalan yang kadar inflasi, kadar pertumbuhan, kadar pengangguran, indeks harga pengguna. Jadi untuk soalan yang hanya memberikan nilai peratus, analisisnya hanyalah nilai peratus setiap tahun. Kita tak boleh skip pun walau 1 tahun. Okay, nanti kita akan bincangkan lebih terperinci untuk soalan STPN 2017. Soalan STPN 2017 nombor 17 berbunyi, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan keadaan ekonomi mengikut negara dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Jelaskan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa. So format penulisan untuk soalan ini ialah format berasingan, sebab dia minta AP, analisis pengetahuan, iaitu dia minta cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa. So jenis pola ni ialah pola umum. Sebab apa pola umum? Sebab tak ada kata kunci perubahan, tak ada perkembangan, aliran, perubahan, trend, pola perubahan, tak ada kata kunci bandingkan, buat perbandingan, tak ada. Jadi bila tiada kata kunci perubahan dengan pola bandingan, maka dia akan jadi pola umum. So dalam pola umum perlu ada pola perubahan dengan bandingan. Okay, kita tengok tahun pula. Di sini ada berapa tahun? Kalau kamu perhatikan, dia ada tahun 2013 sehingga 2015, 2013, 14, 2015. So ada 3 tahun.
So bermaksud pola perubahan mesti ada. So ingat pola perubahan hanya ada jika lebih daripada 1 tahun ataupun 2 tahun ke atas. So pola perubahan perlu dinyatakan, kemudian diikuti dengan pola bandingan secara intra, iaitu dalam perenggan yang sama, paling tinggi dengan paling rendah. Okay, so untuk analisis STPM 2017 ni, kalau kamu perhatikan, dia punya tajuk tugasannya ialah keadaan ekonomi. Okay, tapi kalau kita perhatikan soalannya nanti, kita akan perhatikan dia ada tajuk yang berbeza dengan dia punya tajuk pada jadual. Tajuk pada soalan berbeza dengan tajuk pada jadual. Tajuk pada jadual ialah KDNK benar. Tajuk pada jadual pada soalan ialah keadaan ekonomi. Walaupun berbeza, jawapan MPM menerima kedua-duanya. Maksudnya dia boleh cerita keadaan ekonomi ataupun dia boleh sebut nyatakan idea sebagai KDNK benar. Dua-dua diterima. So, kita analisis data dulu. Kalau kita perhatikan negara dalam unit KDNK benar dalam unit peratus, jadi perlu dinyatakan nilai peratus setiap tahun, tak boleh dilangkau ataupun di skip. Sebab kita tak perlu pengiraan, just kita bagi tahu dia punya nilai peratus sahaja. So kita analisis satu persatu. Untuk negara Singapura, kalau kita perhatikan sini, dari 2013 ke 2014 dia menurun, kemudian 2014 ke 2015 dia stabil. Stabil ni maksudnya konsisten, sama je. Untuk negara Thailand, 2013-2014 dia menurun, kemudian dia meningkat 2015. So tidak konsisten, iaitu turun dan naik. Indonesia pun sama, 2013-2014 dia menurun, kemudian dia naik. Jadi dia tidak konsisten, iaitu turun dan naik. Filipina dia 2013 ke 2014 dia menurun, 2015 dia naik sikit saja, maksudnya tidak konsisten juga, turun dan naik. Okey, untuk Vietnam dia 2013 ke 2014 dia meningkat, 2015 pun meningkat secara berterusan lah. Okey, untuk Malaysia 2013 ke 2014 dia meningkat dan 2015 pun meningkat, maksudnya dia meningkat lah. Okey, so untuk yang ni, selepas kita buat analisis, kita boleh bina ayat untuk idea. Okey, untuk contoh jawapan untuk meningkat secara berterusan, kalau kita perhatikan tadi, meningkat ada dua negara. So kita boleh gabungkan dua negara ni buat dalam satu ayat untuk peningkatan. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, MPM menerima jawapan KDNK benar yang tajuk pada jadual dan juga menerima jawapan pada tajuk pada soalan tu. Tajuk pada soalan ialah prestasi ataupun keadaan ekonomi. So MPM menerima jawapan KDNK benar atau prestasi atau keadaan ekonomi bagi Malaysia dan Vietnam. Okay. Menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Pastikan semua negara yang meningkat tadi yang kita buat analisis Malaysia dan Vietnam tu disenaraikan semua sekali. Kalau tertinggal salah satu negara, contoh Malaysia tertinggal, dianggap idea itu kosong. So bila idea kosong, huraian pun akan jadi kosong. So perlu hati-hati. Untuk huraian, sebagai contoh, kita kena beritahu setiap tahun berapakah nilai peratus tersebut. Contoh sebagai contoh, KDNK benar atau prestasi atau keadaan ekonomi bagi negara Malaysia untuk tahun 2013 ialah 4.7%, meningkat kepada 5.5% pada tahun 2014 dan terus meningkat ke 6.0% pada tahun 2015. So analisis hanya melibatkan nilai peratus saja, tak boleh dilangkau walaupun satu tahun. Setiap tahun perlu dinyatakan dengan jelas. Okey. Seterusnya, perenggan seterusnya kita lihat mula pada idea yang tidak konsisten. Kalau kita perhatikan yang tu tidak konsisten tadi, kita ada 3 yang tidak konsisten negara tersebut, iaitu Thailand, Indonesia dan Vietnam. So perlu dinyatakan semua sekali yang tidak konsisten tu. Contoh kita buat ayat, okey, KDNK benar, prestasi atau keadaan ekonomi bagi Malaysia dan Vietnam menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Sebagai contoh, KDNK benar atau prestasi atau keadaan ekonomi
bagi negara Malaysia untuk tahun 2013 ialah 4.7%, meningkat kepada 5.5% pada tahun 2014 dan terus meningkat ke 6.0% pada tahun 2015. Seterusnya, untuk idea yang tidak konsisten, kita nyatakan yang tadi meningkat, kita nyatakan yang tidak konsisten tadi. Okey, tidak benar prestasi keadaan ekonomi untuk yang Thailand tadi, bagi Thailand, Indonesia dan Filipina menunjukkan pola tidak konsisten, iaitu turun dan naik semula dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Sebagai contoh, KDNK benar atau prestasi atau keadaan ekonomi bagi negara Thailand pada tahun 2013 ialah 2.9%, menurun pada 2.0% pada tahun 2014. Namun KDNK benar ini meningkat kembali pada tahun 2015 dengan catatan 4.6%. So, untuk contoh, kita ambil satu contoh saja. Antara tiga tadi kita pilih Thailand lah. Okey. So, untuk bandingan intra, seperti yang cikgu cakap tadi, kalau pola umum, bandingan hanyalah dalam tahun yang sama. Dalam kita tengok secara menegak, iaitu bandingan intra tertinggi dengan terendah dalam satu perenggan, kita baca dia secara serentak. Bermaksud kita tengok sini, negara untuk 2013 yang paling tinggi ialah Filipina. 2014 paling tinggi ialah Filipina juga. Tapi 2015 paling tinggi ialah Vietnam. Maksudnya kita kena nyatakan secara serentak negara yang tertinggi untuk ketiga-tiga tahun ini secara serentak dalam satu perenggan. Kemudian dalam perenggan satu lagi, negara yang paling rendah apa dia? 2013 Thailand, 2014 Thailand juga, dan 2015 Singapura. Satu perenggan lagi kita ceritakan paling rendah negara apa secara serentak untuk ketiga-tiga tahun. Okay? So, seperti yang cikgu cakap tadi, kita binalah ayat tadi. Untuk yang tertinggi, prestasi ekonomi atau KDNK benar, keadaan ekonomi ataupun keadaan ekonomi yang menunjukkan tertinggi bagi tahun 2013 dan 2014 adalah negara Filipina, dan pada tahun 2015 adalah negara Vietnam. Manakala prestasi ekonomi yang menunjukkan terendah bagi tahun 2013 dan 2014 ialah negara Thailand, dan pada tahun 2015 ialah negara Singapura. Semua ni dalam satu perenggan, tertinggi dan terendah untuk ketiga-tiga tahun dalam satu perenggan secara serentak. Kemudian diikuti dengan huraian. Okay, buktinya KDNK benar di negara Filipina pada tahun 2013 ialah 7.2% dan 6.2% pada 2014. Tapi KDNK benar di Vietnam, negara Vietnam 2016 ialah 6.6%. Manakala KDNK benar di negara Thailand 2013 2.9% dan 2.0% pada 2014. Tapi KDNK benar di negara Singapura pada tahun 2015 ialah 3.0%. Kemudian kita pergi pada cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa. So, untuk idea pertama, cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa ialah nilai mata wang. Kemudian kamu kena nyatakan lagi huraian lagi 2 ayat untuk melayakkan kamu dapat 2 markah. Okey, huraian pertama, kadar pertukaran mata wang memberi impak yang signifikan terhadap indeks harga pengguna IHP yang akan mengukur kadar inflasi, diikuti harga minyak mentah dan nisbah hutang luar. Dan contohnya, sebagai contoh, nisbah hutang luar adalah indikator ringkas yang menunjukkan kemampuan sesebuah ekonomi untuk membayar hutang luarnya. Itu cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua, kamu boleh nyatakan ekonomi Malaysia di peringkat antarabangsa berhadapan dengan cabaran persaingan. Okay, perlu diingatkan, persaingan saja diterima. Kalau kamu tulis daya saing tidak diterima. Persaingan dengan daya saing memberi maksud yang berbeza. So, untuk persaingan, huraian dia kamu boleh nyatakan kebanyakan barangan kerajaan negara terpaksa bersaing dengan barang-barang negara maju di pasaran antarabangsa. Sebagai contoh, berlaku sekatan perdagangan oleh sesetengah negara. Okay, setakat itu saja perkongsian